menurun. Dan ini menuntut kerajaan untuk meneruskan perintah kawalan pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi bin Muhammad Nazli. Nombor matrik saya 055892. Okey, tajuk artikel kami adalah COVID-19 memangkin perubahan pendidikan. Okey, saya sebagai pendahuluan. Penularan COVID-19 di Malaysia yang semakin teruk telah menyebabkan kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan iaitu PKP bagi mengelakkan jangkitan. Disebabkan itu, institusi pendidikan kebanyakannya ditutup, termasuklah sekolah dan universiti awam dan swasta. Maka, pelajar perlu belajar secara online di rumah dengan penggunaan internet dan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haidi Bewan Hamid, 056143, ISM Mereka Bentuk Produk. Seterusnya, kaedah pendidikan berbeza. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Kementerian Pengajian Tinggi KPM telah menggariskan beberapa inisiatif kemudahan kepada mahasiswa, seperti meletakkan keperluan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan anjakan 7. Kerajaan telah melaksanakan pembelajaran secara ICT dengan meningkatkan kebolehan jaringan dan kualiti pembelajaran secara maya. Dengan mendapatkan kemudahan kandungan ICT yang lebih luas dan menarik serta interaktif, dapat menjadikan sebahagian daripada kehidupan mahasiswa tidak ada jurang pemisah antara bandar dan luar bandar. Oleh itu, kerajaan perlu mengambil langkah proaktif untuk membantu mahasiswa mendapatkan jaringan yang lebih kuat dan menambah baik rangkaian 4G kepada 5G. Selain itu, memberikan bantuan data secara percuma atau one-off kepada mahasiswa untuk membeli rangkaian internet. Nama Nur Izzati Amani binti Suhaimi, nombor matrik 055954. Kaedah pendidikan berbeza KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia telah meletakkan keperluan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sistem pendidikan sebagai ajakan 7. Memanfaatkan ICT akan membantu memperkukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di semua sekolah di negara ini. Murid sepatutnya mendapat akses kepada kandungan yang lebih luas, menarik dan interaktif melalui peralatan yang lengkap dalam pembelajaran secara maya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farid Rashdan bin Ramli. Nombor matrik saya ialah 0560 dan 40. Saya dari ISM Mereka Bentuk dan Perindustrian, degree SEM 3. Untuk poin yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan kaedah pendidikan yang berbeza, ialah interaksi juga boleh dilaksanakan melalui pelbagai aplikasi chat yang membolehkan guru dan murid berbincang mengenai pembelajaran pada bila-bila masa sahaja. Amalan ini telah dibuktikan oleh institusi yang mengamalkan pembelajaran dalam talian sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Azrain bin Muhammad Saleh. Saya daripada ISM Reka Bentuk Perindustrian Semester 3. Saya akan meneruskan kaedah pendidikan yang berbeza. Penggunaan aplikasi WhatsApp dan Telegram kini dijadikan platform utama untuk mengajar dan belajar. Bagi mereka yang memerlukan kelas tutorial dan cara untuk
melakukan tugasan yang diberikan, mereka akan menggunakan aplikasi Webex Meeting dan Google Meet bagi memudahkan urusan mereka. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memudahkan tenaga pengajar untuk merekodkan kehadiran pelajar mereka. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzah binti Samsi dari kos Reka Bentuk Perindustrian, nama Masjid 055986. Okey, antara langkah untuk mengatasi COVID-19 yang memakin perubahan dalam pendidikan ialah KPM harus memikirkan juga sama ada sekolah atau institusi pendidikan boleh diberi autonomi dan bertanggungjawab dalam membuat keputusan operasi tentang peruntukan kewangan dan juga pelaksanaan kurikulum dalam usaha mengekang penularan COVID-19 yang akan berada dalam kehidupan kita untuk jangka masa yang panjang. Nama Dira Fazil binti Rani, nombor metrik 056182. Langkah seterusnya ialah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia perlu bertegas mengambil kira kepentingan pelajar supaya mereka tidak ketinggalan untuk mendapatkan akses kepada internet. Hakikatnya, sistem pendidikan negara kita masih lagi belum berupaya untuk menyokong sepenuhnya pelajaran secara maya serta mod pelajaran yang pelbagai. Dengan ini, pelajar dapat meneruskan belajar secara maya dengan mudah. Nama saya Nur Amrah Syafiqah binti Rosli, nombor metrik saya 056203. Langkah seterusnya, ibu bapa perlu menyediakan keperluan yang cukup dalam melaksanakan pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung agar mencegah penularan penyakit COVID-19 ini. Ibu bapa perlu menyediakan tempat yang selesa dan kemudahan internet untuk anak-anak agar dapat memberi fokus sepenuhnya dan segala pembelajaran berjalan dengan lancar. Selain itu, ibu bapa perlu sentiasa memastikan segala pembelajaran dapat dikuasai agar memberi kesan yang baik kepada anak-anak untuk memahami apa yang dipelajari. Saya Siti Aisyah binti Muhammad 0562 ijazah sarjana muda Reka Bentuk Perindustrian semester 3. Kaedah seterusnya ialah penyampaian maklumat secara berkesan oleh kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan KKM sama ada melalui media massa maupun media sosial seharusnya dipuji untuk mengelakkan kekeliruan rakyat mengenai maklumat terkini pandemik berkenaan. Dengan kehadiran pelbagai teknologi pendidikan masa kini, proses pembelajaran dan pengajaran tidak lagi semestinya berlaku secara bersemuka lebih-lebih lagi dengan keadaan sukar pada hari ini. Nama saya Syed Azharuddin bin Saidus, kad metrik nombor 055796. Berdasarkan artikel yang bertajuk COVID-19 Pemangkin Perubahan Pendidikan, dapatlah saya simpulkan bahawa bahayanya COVID-19 ini telah membawa kesan terhadap negara dan masyarakat. Dunia pendidikan telah mengalami kepincangan apabila pusat pendidikan seperti sekolah dan universiti terpaksa ditutup. Walaupun pelbagai usaha yang telah dilaksanakan agar pendidikan dapat diteruskan seperti biasa, namun pasti ada satu dua kekurangan yang tidak dapat dielakkan. Pihak kementerian perlu memikirkan bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Oleh itu, semua pihak perlulah bersama-sama berganding bahu, terutamanya pada ketika ini agar kita dapat mengatasi wabak COVID-19 ini daripada berlarutan.